خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah hidup di bulan Ramadan, diberi kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, juga beramal di bulan Ramadan. Setiap amalan digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fima siwa, wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan amalan yang sunat, satu amalan sunat itu seperti pahalanya satu wajib. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu yang wajib, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 yang wajib di bulan lain. Itulah kurniaan Allah pada bulan Ramadan. Hari-hari dan malam-malam yang ada pada bulan Ramadan tidak seperti hari-hari dan malam-malam lain daripada Ramadan. Kerana bulan ini bulan penuh keberkatan, penuh pengurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk meraih sebanyak-banyak pahala di bulan ini, kerana tidak ada jaminan untuk berada dengan Ramadan pada tahun akan datang. 13 hari yang berbaki ataupun 12 hari yang berbaki, ini pun belum tentu untuk diselesaikan, kerana ajal apabila hadir tidak menunggu, pasti akan datang pada seseorang, tidak diawali satu saat, tidak diakhiri satu saat. Justru setiap saat itu sangat bernilai. Sebelum sampai satu saat yang namanya kematian, ketika itu tidak ada lagi namanya ibadah sampai bila-bila. Bermula kematian itu bermakna berakhir ibadah. Tidak ada ibadah di dalam kubur, juga pada hari akhirat, hatta di dalam syurga sekalipun. Kerana itu, kesempatan ibadah itu adalah ketika kita masih hidup, dan gunakanlah kesempatan ini sementara masih ada umur, ada kesihatan, dan ada ruang waktu untuk melakukannya. Pagi ini kali pertama saya dalam dunia berceramah ada bahasa isyarat.
Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya diminta untuk berbicara tentang peperangan Badar yang sangat besar, sebesar pedoman dan pengajaran iktibar daripadanya. Sebelum kita bicarakan tentang perang Badar, ia melibatkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena jelas dan paling kurang dapat gambaran bagaimana period kehidupan Nabi di Makkah atau di Madinah. Kerana peperangan semuanya berlaku di Madinah, bukan di Makkah. Sehingga kita jelas nanti siapa yang ikut dalam berperang, siapa yang menjadi tentera-tentera dan penolong-penolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita tahu baginda 13 tahun hidup di Makkah, 10 tahun hidup di Madinah, lengkaplah 23 tahun. 23 tahun penurunan Al-Quranul Karim. 40 tahun sebelumnya Nabi berada di bumi Makkah. 13 tahun ini dikira selepas baginda diutuskan dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makkah, Madinah dan Syam, itulah tempat kehidupan dan lingkungan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Makkah dan Madinah, tempat yang paling utama baginda berada, maka baginda berhijrah ke Al-Madinah pada awalnya, kemudian masuk balik ke Makkah bila Umrah Hudaybiyah, tetapi tak sempat untuk masuk kerana dicegah oleh kufar Quraisy ketika itu, yang mereka menganggap Nabi nak berperang dengan mereka. Dicegah di border Makkah. Patah balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah. Baginda masuk balik pada tahun hadapan, iaitu pada 7 Hijriyah, yang disebut sebagai Umratul Qadha, umrah ganti, yang 6 Hijriyah tidak boleh masuk itu. Kemudian patah balik ke bumi Al-Madinah. Kemudian masuk balik pada peristiwa pembukaan Makkah 8 Hijriyah. Kembali balik ke bumi Madinah, masuk lagi untuk kali ketiga pada 8 Hijriyah juga, Umrah Ja'rana ataupun Ji'rana, 3 bulan selepas Fathu Makkah. Kemudian masuk balik ke bumi Madinah, dan baginda masuk lagi kali keempat pada 10 Hijriyah untuk menunaikan haji dan umrah wada, perpisahan. Baginda masuk balik ke bumi Al-Madinah sehingga wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Kerana itu, jika dibagi waktu kehidupan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada period Makkah dan Madinah, maka
Baginda selama 53 tahun daripada kelahiran sampai 53 tahun berada di bumi Makkah. 10 tahun selepas itu di bumi Al-Madinah. Maka lengkaplah umur baginda yang sangat bercahaya dan sangat harum dan mulia itu 63 tahun. Kalau dikira daripada tempoh kenabian atau kerasulan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, baginda 13 tahun di bumi Makkah, 10 tahun di bumi Madinah. 23 tahun inilah tempoh diturunkan Al-Quranul Karim tadrijiyah, turun dengan beransur-ansur sesuai dengan keadaan, peristiwa, sebab dan sebagainya. Oleh itu para ulama sirah menyebut tempoh baginda berada di bumi Makkah, dilantik menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun itu disebut kenabian atau kerasulan. Sehingga kita tahu sejarah dan peristiwa ketika baginda berhijrah ke bumi Madinah, tak guna lagi dah kenabian itu, tak guna lagi dah kerasulan itu, tapi diguna istilah hijrah. Sampainya sekarang kita guna hijrah. Bermaksud kita sekarang ini 1443 hijrah. Bermakna itu dikira daripada Nabi berada di bumi Madinah. Kalau ditanya berapa umur Nabi sekarang, 19 hari bulan April 2022 sekarang. Kalau ditanya berapa umur Nabi, maka 1443 hijrah campur 53 tahun. Sebab baginda kan berumur 53 tahun ketika mula-mula sampai di bumi Al-Madinah. Ini gambaran asas supaya kita tahu disebut saja peperangan di mana tu, maka kita tahu. Di Makkah dan di Al-Madinah, ini secara tadi secara peta, ini secara kita buat gambaran macam tadi juga, ya, iaitu kali pertama hijrah ke Madinah, umur 53 tahun, masuk tapi di border Makkah. Sebab tu saya letak error tu tak sampai masuk ke bumi Makkah, sebab ia berada di border. Dalam umrah Hudaybiyah tadi tu tak masuk Makkah, patah balik. Kemudian barulah masuk 7 hijrah. Ini ulang balik yang tadi, tapi untuk secara gambaran, secara begini tadi secara peta. 7 Hijriyah umrah qadha, umur Nabi 59 tahun, balik semula ke Madinah, masuk semula untuk Fathu Makkah, masuk balik ke Madinah, kemudian datang lagi untuk umrah Ja'ranah, masuk balik ke bumi Madinah, kemudian baginda masuk kali terakhir 10 Hijriyah untuk haji dan umrah wada, kembali tidak masuk lagi sehingga menghembuskan nafas baginda yang mulia yang terakhir. Bumi Makkah dan Madinah itu jauhnya 8 jam. Nabi berada di Makkah 13 tahun. Tidak ada pensyariatan solat, zakat, puasa, haji, tidak ada. Semuanya tentang akidah. Sebab itu ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya semua pendek-pendek, sebab mengajar akidah. Kecuali di last umur Nabi 53 tahun, di situ berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. 52 tahun, ada pendapat kata 53, 52 lebih kuat. Di situ pensyariatan solat. Barulah Nabi solat
Itu sahaja. Adapun pensyariatan yang lain semuanya berada di bumi Al-Madinah. Adhan, zakat, puasa, haji, semuanya disyariatkan di bumi Madinah. Hikmahnya ialah Nabi menanam benih-benih akidah di Makkah untuk mengenalkan manusia siapa Tuhan yang dituhankan, sifatnya, af'alnya, perbuatannya, kekuasaannya, sehingga ketika sudah sampai di bumi Madinah sudah kuat akidah itu. Apapun yang diperintahkan Allah itu mudah untuk dijalani, sebab yang mewajibkannya itu Allah. Allah Maha mengetahui, punya sifat kesempurnaan seluruhnya. Tidak mungkin bersifat dengan mana-mana sifat kekurangan seluruhnya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, sehingga hatta pensyariatan perang yang melibatkan nyawa itu boleh dijalankan dan diterima, walaupun nanti akan menjadikan isterinya janda, anak-anaknya menjadi yatim piatu, dan dirinya kehilangan nyawa, tidak mengapa. Sebab wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati syahid itu Allah sebutkan, jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati. Tidak, bahkan mereka mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud, ada kehidupan akhirat, ada pembalasan di akhirat. Malah balasan untuk orang yang mati syahid itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ini kalau tidak ada keimanan, kalau tidak ada akidah, bagaimana mungkin orang itu sanggup untuk berperang, untuk berkorban? Sanggup itu kenapa? Karena akidah yang sudah ditanam benihnya ketika Makkah menjadi kuat, menjadi pokok akidah, menjadi pohon akidah yang kuat akarnya, sehingga apapun yang diperintahkan Allah itu sanggup untuk dijalani oleh orang yang berakidah. Justru semua peperangan, ghazawat ataupun ma'arakah ataupun sariyah, uzwah maksudnya Nabi ikut perang, ma'arakah bermaksud Nabi terus serta, sariyah Nabi hantar pasukan tentera tapi Nabi tak ikut. Itu semua berada di bumi Al-Madinah. Supaya kita jelas, semua peperangan daripada perang Badar sampai perang yang akhir-akhir, Mu'tah, Yarmouk, semua itu berlaku di bumi Al-Madinah, maksud di period Madinah. Itu sudah jelas. Sekarang baru kita masuk perang Badar. InsyaAllah saya lanjutkan, dan Al-Fadhil Ustaz kita Masya Allah membantu. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Segera kita faham, bila sebut 2 Hijrah, ia berlaku di bumi Al-Madinah. Disebut Badar sebab perang ini berlaku di satu tempat namanya Badar. Badar dekat antara Makkah dan Al-Madinah. Begini, perang yang nombor satu itu namanya Perang Badar. Di peta kita ni, di sinilah namanya Badar. Maksudnya dalam tanah Hijaz, tanah Makkah dan tanah Al-Madinah, belum keluar daripada bumi Hijaz. Yang lain-lain itu kemudian. Ada 9 perang. Maksudnya kena jemput setiap tahun 9 tahun. Tahun ni jemput untuk Badar, tahun depan untuk Uhud. Sebab dia ada 9 perang. Inilah tempat yang namanya Badar. Kalau boleh di zoom in, inilah namanya Badar antara Madinah dan Makkah.
Ia lebih kepada bumi Al-Madinah. Di sini Badar. Ini peta lama dulu ni. Di sini adalah medan Badar, tempat pertempuran Badar. Inilah dia yang terkini, tempat yang namanya Badar. Baik. Bagaimana bermula berlakunya peperangan ini? Ia berlaku ketika Nabi SAW mendengar kafilah Quraisy. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas, baru nama kafilah. Kafilah perdagangan, dulu mereka guna unta, sekarang kita pakai kereta. Jadi kalau disebut 3 ekor unta ke atas, baru nama kafilah perdagangan. Sebab kalau misi perniagaan orang Arab ketika itu, dia sampai beratus ekor unta. Sebab bukan seorang sahaja, mungkin 2-3 orang saudagar akan pergi dengan perjalanan yang sama. Sebab akan upah orang yang akan jaga unta-unta mereka, di samping mereka sendiri yang ikut serta. Umpamanya Ummina Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, beliau saudagar terkenal di Makkah, satu-satunya perempuan yang ikut serta dalam bisnes ini, tapi tak pergi. Kerana itu beliau titipkan ada orang yang akan bawa barang dagangan ini. Nanti akan ada orang yang diupah untuk menjaga unta-unta yang membawa barang dagangan itu. Jadi akhirnya kerana itu yang pergi itu banyak unta. Dikatakan kafilah 3 unta ke atas, kafilah Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu belum Islam, bersama dengan lebih kurang tidak lebih 40 orang, balik daripada Syam ke Makkah membawa keuntungan yang besar. Orang Arab Makkah nature mereka berniaga, orang Madinah nature mereka bercucuk tanam. Sebab itu orang Madinah pandai ilmu pertanian. Kalau orang Makkah memang sejak zaman Datuk Nabi SAW memang berniaga. Dan perniagaan pada musim panas ke Syam, musim sejuk ke Yaman, yang disebut dalam Al-Quran li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, rihlatash syita'i was-sayf, iaitu perjalanan pada waktu sejuk ke Yaman. Sebab sejuk sangat di atas tu, maka turun ke Yaman sebab Yaman panas. Rihlatash syita', perjalanan pada waktu sejuk ke Yaman, was-sayf, perjalanan pada musim panas ke atas, sebab Yaman kan panas. Lalu pergi ke atas ke negara Syam. Syam itu 4 buah negara: Syria, Jordan, Palestin dengan Lebanon. Siapa yang initiate 2 perjalanan ini? Datuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, iaitu Abdul Muttalib. Sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disuruh oleh Nabi untuk meninjau itu? Kerana Nabi nak tinjau 1 halang, 2 kebun. Hadhihi 'ayru Quraisy fiha abwaluhum fakhruju ilaiha. Ini adalah unta-unta orang Quraisy, padanya harta-harta mereka. Orang Quraisy, pergilah kamu kepada mereka. Sebab kalau harta-harta ini tidak dicegat, tidak dihalang,
tidak dikepung, nanti mereka akan gunakan ini untuk menyerang balik orang Islam. Satu. Yang kedua, harta-harta yang mereka gunakan daripada Makkah pergi ke Madinah ataupun pergi ke Syam itu adalah antaranya milik orang-orang Islam, milik orang-orang Muhajirin. Sebab mereka tinggalkan harta mereka di bumi Madinah, antaranya harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, orang yang antara paling kaya ketika itu, terpaksa tinggalkan hartanya. Demikian Sayyidina Uthman bin Affan, semuanya itu meninggalkan harta di bumi Makkah sebab nak pergi ke Madinah. Demikian Sayyidina Suhaib Ar-Rumi itu punya banyak harta di Makkah ketika itu. Nah, jadi sebahagian harta-harta ini milik orang Islam. Sebab itu bukanlah bermakna orang Islam mengambil harta orang lain sewenang-wenangnya. Tidak mungkin Nabi menyuruh untuk merampas harta orang lain. Tidak. Sebab harta-harta itu juga termasuk harta-harta milik orang Islam. Kemudian ketika mendengar Nabi datang dengan orang sahabat-sahabat baginda hadir, yang sebenarnya bukan nak berperang, Nabi nak tahan saja. Tak ada pun niat untuk berperang. Sehingga ketika Nabi hantar itu bukan dengan persenjataan yang lengkap untuk berperang, tidak, sekadar untuk menahan, mencegah itu sahaja. Abu Sufyan dengar berita ini, lalu dia hantar Damdam bin Amr al-Ghifari dengan kuda yang paling cepat untuk sampai ke bumi Makkah, bagi tahu Nabi dan orang Islam nak ambil harta-harta perniagaan ini. Dan dikatakan Damdam bin Amr al-Ghifari ini jadi pandai berlakon. Sampai ke bumi Madinah, bumi Makkah, tak sampai lagi ke border Makkah, beliau ambil pisau dan dipanggil dia apa? Dilukakan wajahnya, dan darah-darah itu diambil, diusap di mukanya. Lalu ketika nak masuk bumi Makkah, beliau masuk dalam keadaan merangkak macam ni, macam teruk sangatlah. Pasal yang pohang ni, Masya Allah, kenapa begini ni? Al-air, al-air. Maksud unta-unta dagangan kamu, unta-unta dagangan kamu dirampas dan diambil oleh Muhammad dan tentera-tenteranya. Walau belum apa pun, tak ada perang lagi pun. Belum lagi Abu Sufyan itu sampai di tempat yang ditahan, dicegat. Belum lagi dia pandai berlakon. Ini Damdam bin Amr al-Ghifari. Lalu kata beliau, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang Quraisy, abwalukum ma'a Abi Sufyan arada laha Muhammadun wa ashabu la ara an tudrikuha. Wahai orang Quraisy, harta-harta kamu yang ada pada Abu Sufyan, sebab Abu Sufyan itu diwakilkan untuk jadi ketua kafilah, bawa barang dagangan, jual, keuntungan nanti dapat pada pembesar Quraisy. Itu disekat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Aku tidak melihat kamu akan mendapatkan harta-harta itu. Maksudnya apa? Cepat pergi tolong. Ketika itu Abu Jahal menjadi ketua orang kafir ketika itu. Siapkan 950 tentera dengan 100 kuda perang dan 700 ekor unta. Pergi bersiap untuk pergi ke Al-Madinah. Lalu Nabi SAW, saya potong cerita ini panjang, dengar tentera ini marah pergi ke Madinah. Nabi ajak para sahabat bermesyuarat, asyiru alayya ya ayuhan nas, berilah pandangan kamu kepada wahai sahabat-sahabat. Berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ahsan, sangat baik untuk berperang ya Rasulullah. Berdiri Sayyidina Umar, ahsan, sangat baik untuk berperang menghadapi mereka ya Rasulullah.
Sayyidina Al-Miqdad ibn Al-Aswad, imdi ya Rasulullah lima amaraka rabbuk, teruskan ya Rasulullah apa yang diperintahkan Tuhanmu, maksud berperang. Fa wallahi, demi Allah, la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa, kami tidak akan berkata padamu seperti mana dulu orang Bani Israel pernah berkata pada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ajak berperang, kata orang Bani Israel, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu sahaja, pergi dua orang untuk berperang, kami duduk sini saja, tak ni tak nak ikut. Ya Rasulullah, kami tak sebut begitu, walakin kami akan sebut idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah Tuhan dan Tuhan, maksudnya pertolongan Tuhan berperang, inna ma'akuma muqatilun, kami sesungguhnya akan ikut berperang. Maksudnya suka hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi seolah-olah Nabi masih belum puas hati. Kenapa tuan-tuan? Sebab Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad ibn Al-Aswad, semuanya muhajirin. Maksudnya semuanya orang Makkah yang datang ke bumi Madinah. Nabi tak rasa puas. Nabi nak orang Ansar yang juga tolong. Tadi orang muhajirin memang bersedia sebab mereka daripada bumi Makkah. Memang anytime kalau Nabi nak ajak. Tapi Nabi nak dengar penduduk asal bumi Madinah. Lalu kata Nabi, asyiru alayya ayuhan nas, berilah pandangan kamu pada wahai manusia. Orang Ansar sudah mula dapat hint yang Nabi nak. Apa pandangan orang Ansar pula? Tadi orang datang, orang muhajirin, ni orang Ansar. Berdiri Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad ini ketika meninggal bergegar Arash. Dan Arash itu sangat besar. Arash itu sangat besar. Saya bagi gambaran sedikit bagaimana besarnya Arash. Di atas kita ni ada langit dunia. Di atas langit dunia ada 6 langit. Jadi 7. Itu yang kita sebut dalam surah, kita baca dalam surah Tabarak, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah yang menjadikan langit dengan 7 lapisan. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih, Al-Imam Al-Syekh Ali Mulaqari, juga di dalam kitab Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alusi dan kitab lain, menyebut langit yang pertama Sama'ud Dunya. Besarnya bumi kita ni kalau letak di situ, ia akan hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Kahalqatin fi falatin, seperti bekas besi ataupun subang telinga ni ataupun cincin diletak di padang pasir. Langit pertama, besar langit pertama tu. Langit yang kedua, besarnya langit pertama yang dah besar tadi tu, letak ke langit yang kedua hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Besar tak besar? Langit ketiga, besarnya langit kedua sudah besar tadi kan, letak langit yang ketiga hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Langit yang keempat, langit yang ketiga yang dah besar itu, letak di langit yang keempat hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Langit yang kelima, langit yang keempat, letak di situ hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Langit yang keenam besarnya, langit yang kelima yang dah besar tadi itu, letak di langit yang keenam hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Langit yang ketujuh paling besar. Langit yang keenam tu besar dah, letak di langit yang ketujuh hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Besar tak besar langit yang ketujuh tu? Sangat besar. 7 lapis langit ini, setiap satu tadi kan besar. Yang paling besar kan langit yang ketujuh. Dicampur semua tujuh lapis langit ini,
kalau diletak di sebelah Al-Kursi, kursi ini makhluk Allah, semua 7 lapis langit tadi hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Itu baru kursi. Makhluk yang paling besar adalah Arash. Arash itu besarnya. Kursi yang sudah besar tadi itu letak di sebelah Arash ataupun letak di Arash hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Besar tak besar Arash itu? Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh ketika meninggal bergegar Arash. Hebat tak hebat orang ini? Beliau orang yang berkulit hitam. Itu cerita, saya tak mau cerita, tidak Sayyidina. Beliau ini ketika meninggal Arash bergegar. Kata Nabi SAW, kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, sebab himpitan kubur itu semua orang akan kena, termasuk Nabi SAW. Kalau ada, kata Nabi SAW, orang yang terlepas himpitan kubur, orang itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh. Tapi Sayyidina Sa'ad juga kena himpitan kubur. Cuma himpitan kubur ni untuk orang yang beriman sangat lembut, lepas. Untuk orang yang kafir dengan keras, lalu tulang rusuk bertemu, pecah dan lama. Itu untuk orang kafir. Yang nama himpitan kubur tu setiap orang akan kena himpitan kubur. Itu cerita lain. Lalu kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, kedua orang Ansar di bumi Madinah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bik, kami beriman denganmu, wa sadaqna, kami benarkan ajaranmu, wa a'tainaka hudana, kami berikan janji taat setia padamu, famdi lima amarakallah, maka teruskanlah dengan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Fawalladhi ba'athaka bilhaq, demi Allah yang telah memutuskanmu dengan kebenaran. La ista'radha min hadzal bahr fa khadabhu la khadanahu. Jika dibentangkan pada kami laut ini, laut jika dibentangkan pada kami, lalu Tuhan mengharuminya, nescaya kami akan mengharuminya bersama denganmu. Ini taat setia, kesungguhan. Ma takhallafa minna rajulun wahid, nescaya tidak seorang pun dari kalangan kami yang berundur. Maksud, ya Rasulullah, kami ikut serta, tidak akan undur. Suka Nabi. Lalu Nabi pun suka, sebab ini ketua orang Ansar. Maksudnya yang lain pasti akan ikut. Sampai Nabi gembira sangat. Abshiru, bergembiralah. Wallahi, demi Allah, laka'anni anzuru ila masari'il qawm, aku seolah-olah melihat pertemuan kaum. Apa dia pertemuan kaum? Yaitu kaum orang Islam dengan orang bukan Islam. Lalu Nabi persiapkan 313 tentera, 2 ekor kuda perang saja, dan 70 ekor unta. Sangat sederhana, tapi kekuatan rohani mengatasi segalanya. Lalu Nabi wakilkan Sayyidina Abdullah ibn Maktum menjadi ketua di bumi Al-Madinah. Lalu Nabi persiapkan 2 kumpulan, 2 ketumbukan. Orang Muhajirin dipimpin oleh Sayyidina Ali, dan baginda yang bawa panji Muhajirin. Orang Ansar dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, bawa panji. Dan tadi Muhajirin ini panji Ansar. Yang bawa bendera perang Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Ketika Abu Sufyan tahu Nabi siapkan bala tentera, beliau tidak guna jalan biasa. Abu Sufyan dia rentasi jalan laut lebih selamat. Bila dah selamat, barang-barang semua dah selamat, dia tulis lagi surat kepada Quraisy, patah balik. Sebab saya minta pertolongan tadi untuk selamatkan harta benda, barang perdagangan di atas unta. Kan dah selamat semuanya, tak payah lagi lah. Marah Abu Jahal. Sebab Abu Jahal dan siapkan badan tentera bersungguh nak berperang. La narji'u hatta narudda Badran, kita tidak akan kembali sehinggalah kita datang ke Badar. Itu semangat berperang
Abu Jahal. Dulu nama beliau Abul Hakam, bapa orang yang bijaksana. Ketika menolak ajaran Islam, maka dia dikenal dengan Abu Jahal, bapa orang paling jahil. Itulah gelaran Abu Jahal. Abu Jahal ini nanti ketika dibunuh, maka Nabi mengatakan, inilah Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ini Abu Jahal. Tapi tak sampai lagi ni, tak meninggal lagi ni, dia orang nak berperang. Nah, ada setengah jam lagi. Kalau saya cepat, mudah-mudahan saya cepat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkah takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan menjadi untuk kamu menghadapinya, sedang kamu suka sekiranya angkatan perniagaan, bukan angkatan perang yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya. Sebab memang asal mereka menghadapi kumpulan perniagaan tadi, bukan kumpulan perang, itu asalnya. Nah, padahal Allah mengkehendaki untuk menetapkan yang benar agama Islam dengan kalimah-kalimahnya dan untuk membinasakan kaum kafir seluruhnya. Lalu ketika di satu tempat, dia ceritanya panjang lagi ni, saya potongkan saja, didirikan kemah untuk Rasulullah di tanah yang agak tinggi. Ini strategi perang. Kalau di tempat yang tinggi, untuk diselamatkan senang. Nah, kalau di tempat yang bawah, nak naik tempat yang tinggi ambil masa lagi. Nah, lalu Nabi berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah, Quraisy ini datang, qad atat bi khuyalaiha tukadzibu rasulah, datang dengan ketua-ketua mereka yang sombong, berdusta ke atas Rasulmu. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah, aku menuntut pertolonganmu yang kau janjikan padaku. Ini namanya ibtihal. Ini namanya seolah-olah nak begitu pula dengan Allah. Bahasanya tu Allah tak menepati janji ke tak. Ini bahasa apa? Dalam bahasa kesufian namanya al-uns. Al-uns, bila dah dekat sangat dengan Allah, seperti bahasa bermanja begitu. Walaupun bukan seperti makhluk dengan makhluk, tidak ya. Nabi begitu, aku tuntut ya Allah janjimu nak menolongku. Allahumma intuhlika hadhihi al-asabata al-yawm falam tu'bad fil ard. Dalam kitab yang lain, falam tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika engkau kalahkan kumpulan ini, iaitu tentera Islam pada hari ini, nescaya engkau tidak akan disembah ataupun tidak akan diibadahkan di muka bumi selama-lamanya. Maksud ini sangat crucial. Nah, maksudnya ya Allah bantu, itu bahasanya. Ya Allah bantu tentera ini. Nabi munajat sampai jatuh ridak Nabi. Ini ridak. Saya pegang ni ridak. Bila Nabi berdoa sampai jatuh ni, maksudnya bersungguh-sungguh. Nak bersungguh-sungguh sampai jatuh. Kesian Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi. Lalu ditenangkan, ya Rasulullah, innallaha munjizun ma wa'adak. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan janjinya kepadamu. Bukan Nabi tak tahu, tapi Nabi nak tunjuk kesungguhan. Dan begitulah akhlak mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah menyebutkan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwamin. Bahkan mencukupi dalam perkara itu, jika kamu sabar dan bertakwa, maka mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Bertanda ni kata sebahagian riwayat yang lain pakai serban warna kuning. Nah, kuning keputih-putihan. Sehingga dalam riwayat ketika sahabat mengejar musuh di hadapan dan nak mencantas lehernya, baru hanyut begini, putus kepala musuh tadi itu. Nah, siapa buat benda ni? Malaikat. Masya Allah, dibantu oleh Allah.
Azza wa Jalla. Rasulullah ketika inspired sahabat untuk berperang, apa kata Nabi? Qumu ila jannatin, berdirilah kamu semua untuk masuk syurga. Arduhas samawati wal ard, besar syurga itu 7 petala langit dan bumi. Tuan-tuan, tadi saya dah sebut 7 petala langit tadi kan, besar mana? Itulah besar syurga. Lalu ada seorang sahabat namanya Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Lalu beliau tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatul arduhas samawati wal ard, syurga itu luasnya 7 petala langit dan bumi. Beliau tanya. Nabi menjawab, naam, ya. Lalu kata beliau, bakh, maksudnya seperti mengeluarkan sesuatu. Beliau sebenarnya makan kurma. Bakh. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qawlika bakh. Kenapa kamu sebut bakh? Kata beliau, la wallahi ya Rasulullah, tidaklah ya Rasulullah, demi Allah, illa raja'ata an akuna min ahliha, saya buat begini ni, saya nak jadi penduduk syurga. Gitu nah. Lalu kata Nabi, fa innaka min ahliha, kamu adalah salah seorang penduduk ahli syurga. Ini beliau antara orang yang Nabi sebut masuk syurga di samping al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin Allah masuk syurga. Nah, beliau tak termasuk, tapi beliau adalah antara orang yang ke-11. Apa yang berlaku? Setelah dengar Nabi kata beliau penduduk syurga tu, makin yakin. Fa akhraja tamaratin min qaranihi, lalu dibuangnya, dikeluarkannya tamar-tamar daripada tempat. Fa ja'ala ya'kulu minhunna, dan dia makan beberapa tamar itu. Lalu dia mengatakan, la in ana hayitu hatta akala tamarati hadhihi innaha la hayatun thayyibah. Kalau saya hidup sehingga makan lagi tamar ini, maka maksudnya hidup saya masih panjang di muka bumi ini. Farama, lalu ditikam, maksudnya diletak di tepi, bima kana ma'hu minan tamar, lalu dia tak habiskan tamar yang ada padanya, diletakkan di tepi. Dalam istilahnya Rama dibuang bukan macam kita. Itu seolah-olah kita tidak menghargai, maksudnya letak di tepi. Thumma qatalahum, lalu beliau ikut berperang sehingga qutil, sehingga beliau mati syahid. Hadirin, ini dalam bentuk peperangan Badar. Tuan-tuan boleh lihat sendiri di mana tempat orang Islam, khemah Rasulullah yang saya sebutkan tadi, mereka menguasai telaga. Di situ ada 7 ataupun lebih telaga. Maka mereka tibuskan semua telaga kecuali 1 telaga sahaja yang mereka kuasai. Ini strategi perang. Saya tak cukup masa untuk detail satu-satu. Maka musyrikin Makkah yang warna biru tua tu, dekat merah, di situlah pertempuran. Tetapi orang Quraisy dan orang Arab berperangnya sangat gentleman. Kenapa? Sebelum perang betul-betul sama-sama besar-besaran, dia one by one kan? Seorang-seorang, one by one. Ketika ada satu slide yang terpadam. Nabi SAW hadirkan beberapa orang muda daripada Ansar ya. Lalu ketika melihat orang-orang muda tadi itu daripada Ansar 3 orang, lalu tentera Quraisy yang sudah berdepan ini tanya, "Man antum?" Siapa kamu? Lalu jawab, "Rahtun min al-Ansar." Kami kumpulan daripada Ansar. Apa kata orang Muhajirin, orang-orang kafir tadi yang sudah ada di battle field tadi tu, di tempat berperang? Apa kata mereka? Akifaun kiram, kami nak yang satu level dengan kami tak mahu kamu. Malana bikum haja,
kami tak ada apa-apa urusan hajat dengan kamu. Wa innama nuridu bani ammina, kami orang Quraisy datang daripada Makkah, kami nak berperang dengan orang Makkah yang asal, bukan kamu yang asal Madinah. Ini tak ada kesombongan. Nah, mereka nak juga perang dengan mereka. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhrij ilaina akifa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, keluarkan kepada kami pemuka-pemuka daripada kaum kami. Kenapa? Mereka nak berperang dengan orang Makkah sendiri yang datang ke Madinah, bukan asal penduduk Madinah. Nabi katakan, qum ya Hamzah, bangun wahai Hamzah. Qum ya Ali, bangun wahai Ali. Qum ya Ubaidah bin Harith, ya Ubaidah bin Harith, bangun wahai Ubaidah bin Harith. Tiga-tiga pun bangun. Orang zaman dahulu kalau perang sangat gentleman, bertemu satu dengan satu, maka berdirilah Sayyidina Hamzah berlawan dengan Syaibah, berdirilah Sayyidina Ali berlawan dengan Al-Walid, berdirilah Sayyidina Ubaidah berlawan dengan Utbah. Dia macam ni, battle dia macam ni. Dalam tuan-tuan tengok ni baik. Sayyidina Hamzah pendek cerita dapat membunuh Syaibah. Sayyidina Ali dapat membunuh Al-Walid. Sayyidina Ubaidah dengan Utbah sama-sama handal, sama-sama kuat, sama-sama ada pengalaman berperang, sama-sama luka. Jadi tak meninggal Utbah itu, tapi sama-sama cedera. Akhirnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali tolong Sayyidina Ubaidah dan bunuh Utbah. Habis. Nah, mereka ni anak beranak ni. Akhirnya mereka mati semuanya. Baik. Orang muslimin menang. Dia banyak lagi cerita sebenarnya, saya nak potongkan. Menang dengan 14 orang syahid. Saya cerita sedikit di sini. Al-Aswad Al-Makhzumi ini datang untuk cuba pergi orang Islam, dan dia bersumpah untuk datang ke situ. Akhirnya ditepas oleh Sayyidina Hamzah, nak pergi juga, akhirnya ditepas lagi, meninggal. Dia nak tunjuk kekuatan dia, akhirnya ambil nyawa dia sendiri. Orang Islam menang ketika itu. 14 orang syahid, 6 daripada Muhajirin, 8 daripada orang Ansar. Orang musyrikin 70 yang terbunuh, termasuklah ketua musyrikin Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah adik-beradik kepada Utbah tadi itu, dan Al-Walid anak kepada Utbah. Mayat-mayat musyrikin dibuang di dalam telaga. Ini adalah Nabi nak memuliakan jasad manusia. Kalau Nabi nak balas dendam, mayat-mayat bagi dipangan tu dibiar begitu je, biar dimakan oleh binatang-binatang di padang pasir. Tapi ini namanya nilai keinsanan. Nabi ambil dan para sahabat ambil, buang dalam perigi buta yang ada di situ, menghormati mayat. Inilah nilai-nilai kemanusiaan. 70 orang ditawan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bagi pandangan ketika Nabi minta, nak buat apa dengan tawanan ini ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, qaumuka wa ahluk, mereka ini kaum tuan dan ahli keluarga tuan. Istabqihim wasta'libihim, kita tahan mereka dan buat baik dengan mereka. La'allallah ayyatuba alaihim, mudah-mudahan kita bersatu dengan mereka ini, Allah akan terima taubat mereka. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tak keras, tegas. Ya Rasulullah, akhrijuka wa kadzabuka, mereka telah mengeluarkan tuan daripada bumi Makkah dan mereka mendustakan ajaran tuan. Qarribuhum, dekatkan mereka. Fadrib a'naqahum, putus cantaskan leher-leher mereka. Ini Sayyidina Umar tegas dalam bab ini. Sayyidina Abdullah bin Rawahah mengatakan, ya Rasulullah, unzuru wadiyan kathiran hatab, cari mana lembah yang banyak pokok-pokok kayu, fa'adkhilhum fihi, masukkan ke lembah itu, thumma dharib alaihim nara,
kita bakar mereka. Itu tegas juga. Tapi Nabi ambil pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu seorang bayar 4,000 dirham. 1 dirham sama dengan harga sekilo daging. Lebih kurang 1 dirham 30 ringgit lebih kurang. Jadi dapatlah 4,000 dirham darab dengan 30 ringgit seorang. Ada yang tak mampu, yang tidak ada penjamin, dia kena ajar 10 orang kanak-kanak orang Islam membaca dan menulis. Hadirin, inilah tempat Badar yang terkini sekarang ini. Alhamdulillah, waktu saya pergi umrah hari itu sebelum PKP, saya sempat datang ke sini dan tempat ini memang tak boleh pergi dah sekarang. Lain dia punya rasa kerohaniannya, lain. Yang terakhir, antara yang mati meninggal dalam peperangan ini adalah Abu Jahal. Macam mana meninggal Abu Jahal? Abu Jahal itu meninggal hina sekali, sebab dibunuh oleh 2 orang pemuda dan seorang sahabat yang fizikalnya tidak seperti yang lain, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada 2 orang pemuda daripada Ansar. Seorang bernama Mu'ad ibn Amru al-Jamuh. Umur beliau 14 tahun. Seorang lagi Sayyidina Muawwid berumur 13 tahun. Ketika mereka dalam peperangan itu, mereka tanya dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, "Pakcik, mana Abu Jahal?" Kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, "Jangan, Abu Jahal itu orang yang pandai bersenjata dan dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya. Jangan kamu dekati dia." Tak, kami nak dekati juga sebab dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat kuat menentang Islam. Akhirnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf terpaksa juga bagi tahu, dan ditunjuk di sana, di satu pokok yang agak rendah. Di situ memang betul Abu Jahal ada dekat situ naik kuda, sedang bagi semangat kepada tenteranya berlawan dengan orang Islam. Mu'adh ini tadi dengan beraninya meluru pergi kepada Abu Jahal dan cuba nak tentak kaki kanan beliau, kaki kanan Abu Jahal, tapi tak dapat. Akhirnya beliau cantas kaki kanan kuda. Tak dapat orang, kuda pun tak bawa. Lalu jatuh Abu Jahal di situ. Ketika itulah Muawwid ini tadi datang dan hentak kepala Abu Jahal dengan pedang, tapi tak mati lagi. Ikrimah bin Abu Jahal ketika itu belum Islam, pertahankan bapaknya. Mu'adh ini tadi dilawan oleh Ikrimah sampai ni tangan ini cantas macam nak terputus. Tinggal lagi Sayyidina Mu'adh sempat lari. Bila sempat lari, tak dikejar oleh Ikrimah sebab datang lagi Muawwid tadi datang. Diceritakan dalam riwayat, Sayyidina Mu'adh berlari untuk pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu dapat mencederakan dan hampir membunuh Abu Jahal. Oleh kerana ini bergoyang-goyang tangan ini, dikatakan beliau letakkan di kaki dan tekan, beliau berlari dalam keadaan tidak ada lagi tangan. Masya Allah. Di ketika itu Muawwid sedang berlawan dengan Ikrimah. Kerana beliau agak kecil, maka beliau syahid di ketika itu. Kemudian Abu Jahal tidak meninggal, masih dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Lalu datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud sahabat yang istimewa. Beliau tak seperti sahabat lain. Sahabat lain besar-besar badannya. Ibnu Mas'ud orang yang kecil, tapi beraninya bukan main. Sejak di Makkah dahulu beliau dah berani dah. Beliau lah yang berani baca Quran dekat Al-Masjidil Haram di ketika pembesar Quraisy ada dekat situ. Orang lain semua takut. Beliau berani. Lalu Nabi katakan,
habiskan mana-mana orang kufar yang masih hidup ketika itu. Akhirnya Sayyidina Ibnu Mas'ud pendek cerita, pergi dekat orang ni, duk nampak hidup lagi, bunuh. Ini bunuh. Beliau kecil, sebab tu Nabi tidak suruh berperang dahulu. Orangnya agak istimewa, tidak besar macam orang lain. Akhirnya pergi satu-satu, lah jumpa, ni macam kenal. Awak tak kenal Abu Jahal. Nah, akhirnya pendek cerita, siapa saya? Sebab dia dah tak boleh nak kata apa Abu Jahal waktu itu, masih hidup nyawa-nyawa. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud duduk dekat kepala, dikatakan di badannya, siapa saya? Abu Jahal masih lagi rasa kesombongannya. Sebab di Makkah dahulu Abu Jahal lah pernah mengatakan Ibnu Mas'ud ini adalah anak seorang pengembala kambing. Masih lagi dengan kesombongannya, kamu tidak lebih daripada anak seorang pengembala kambing. Nah, tak banyak cerita. Ibnu Mas'ud ambil pedang, matilah. Lalu dikatakan sebahagian kitab, dipotong telinga Abu Jahal, dipotong, dan lalu ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggallah Abu Jahal dan pemuka-pemuka Quraisy dalam peperangan yang sangat besar ini, yang sangat perlukan pengorbanan, sehingga orang yang syahid, sahabat yang syahid dalam peperangan Badar, mereka mendapat maqam yang sangat tinggi sekali. Sehingga di dalam ilmu ulumul hadis disebut tafawutus sahabah, ranking sahabat. Maka ranking sahabat paling tinggi adalah apa? Badar. Sebab waktu itu hidup mati saja. Dan tentera Islam sangat sedikit. Siapa yang selalu berperang ni, maqamnya sangat tinggi sekali, mengalahkan peperangan Uhud dan lain-lain. Sebab itu dalam peperangan Uhud di tahun depan, ketika Nabi bertanya nak pergi keluarkah ataupun bertahan di bumi Madinah, sahabat-sahabat yang tak ikut perang dalam perang Badar, mereka yang usulkan, ya Rasulullah, kita pergi keluar daripada bumi Madinah. Walau asalnya Nabi nak bertahan di dalam bumi Al-Madinah. Kenapa? Sebab niat baik mereka. Mereka nak pergi berperang supaya dapat pahala seperti sahabat dekat perang Badar dahulu. Itu yang mereka pergi tu. Walhal Nabi nak bertahan di dalam bumi Al-Madinah. Begitulah hadirin, boleh kita kongsikan sedikit dalam perbicaraan tentang Badar. Banyak lagi sebenarnya, saya tidak sempat sebutkan. InsyaAllah kita akan sambung ini dengan syarahan daripada Ustaz lain juga. Dan saya ucap terima kasih kepada Fadil Ustaz kita. Tak sempat tanya nama tadi Ustaz, di atas kesabaran beliau mengikuti syarahan saya sampai sekarang ini. Dan saya berbangga sebenarnya Ustaz, sebab inilah kali pertama dalam dunia, dalam hidup saya berceramah ada yang berbahasa isyarat sebegini. Jazakallahu khair, ra'ul jaza wa jazakumullahu khairan. Sedikit hadirin, di luar sana tu ada kawan kami bawa buku. Ini buku terbaru saya. Ini paling baru minggu lepas ni Ustaz dicetak 20 solat sunat harian. Saya buat ini kerana saya nak diri saya buat 20 solat ini setiap hari. Ini amalan ini setiap hari ini. Saya bacakan sedikit apa 20 solat itu ya. Semua solat rawatib, sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum Jumaat, lepas Jumaat, itu sama saja, tapi ubah zuhur dengan Jumaat. Sebelum asar, selepas maghrib, sebelum isya, selepas isya, itu semua rawatib. Itu solat sebelum dan selepas solat fardu. Satu lagi namanya nawafil. Nawafil ni selain daripada rawatib, solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat isyraq, solat sunat duha, solat sunat awabin, maghrib, antara maghrib dan isya ya, solat sunat tahajud, taubat, tasbih, istikharah, hajat, witir. Barulah solat sunat mutlak, solat sunat biasa yang tak ada waktu, tak ada sebab solat. Ini niat saya. Saya kalau boleh bagi cadangan, ini antara kitab yang sangat baik
untuk kita jadikan jariah kita. Sebab kitab ni dia ada jenis. Macam contohnya kitab tentang sirah Nabawiyah yang saya syarahkan ini. Itu bukan untuk jadi amalan, untuk jadi rujukan. Tak ada apa-apa. Maksudnya merujuk sajalah. Itu. Tapi kitab sebegini memang untuk amalan. Sebab itu ini sangat baik untuk kita hadiahkan pada orang-orang yang lainnya, terutama sekali ustaz-ustazah. Sebab kalau hadiah dengan mereka boleh syarah walaupun dapat manfaat. Tuan-tuan, saya setiap malam di Masjid Shah Alam pukul 10.45 sampai 11.45 saya ada kuliah malam di situ. Baca kitab ni sekarang, 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Ini pun baru siap 2 minggu lepas ataupun minggu lepas ujungnya lah. Ini 40 hadis tentang kubur dan kematian. Nah, kalau saya ada masa, saya nak cerita satu hadis macam mana roh tu dicabut. Tapi itu kita KIV dulu. Mudah-mudahan ada ustaz yang baca. Hadis nombor 19, menakutkan tapi mengembirakan juga untuk orang yang beriman. Tuan-tuan nanti baca hadis ini. Roh kita tu keluar, bagaimana caranya? Ada malaikat turun daripada langit, bawa kain kafan syurga, bawa wangian syurga. Itu lain daripada malaikat maut. Malaikat maut lain lagi. Kalau saya cerita, pukul 9 kita berhenti. Tuan-tuan boleh tengok nanti di sana, di luar sana. Terima kasih masjid ini dan terima kasih al-fadhil ustaz kita dan tuan-tuan puan dirahmati Allah azza wa jalla. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة وأعنا على إحيائها وقيامها برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.